Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang KLCT dalam sekelik TM Piala Malaysia, yang mana Terengganu menang 3-1 dan berjaya melayakkan diri ke semifinal untuk bertemu dengan Selangor. Pada perlawanan ini, apa yang boleh saya katakan, Terengganu bijak dalam menyerang pasukan KLCT dan bijak untuk memastikan kesilapan yang dilakukan oleh pertahanan KLCT untuk mereka exploit dan untuk mereka manfaatkan bagi menjaringkan gol. Manakala untuk pasukan KLCT pula, mereka sebenarnya pada awal game agak solid ketika bertahan, tetapi sayang ada sedikit kesilapan yang dilakukan dan sedikit ruang yang diberikan kepada bahagian serangan pasukan Terengganu, menyebabkan pasukan Terengganu berjaya untuk memanfaatkan kesilapan tersebut untuk menambah jaringan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang positif yang saya suka tentang pasukan Terengganu? Yang pertama adalah dari segi build-up play mereka dari bawah, yang mana seperti mana kita tahu, Terengganu akan memulakan build-up play daripada bahagian bawah ketika mereka ingin menyerang pasukan KLCT dengan penggunaan daripada Syahrul Nizam dan juga Pape Dekite yang selalu distribute ball daripada bahagian defending third kepada bahagian middle third. So benda tu memang sangat positif lah. Cumanya daripada segi build up play, apa yang boleh kita belajar dan apa yang saya lihat dalam penggunaan build up play daripada bawah, Terengganu mempunyai ciri-ciri khas ataupun cara-cara yang berbeza ketika mereka melakukan build up play daripada bahagian bawah. Yang pertama, build up play daripada bahagian bawah yang mereka lakukan adalah dengan penggunaan 3 center back, iaitu mereka akan membentuk back 3 dengan penggunaan Syahrul Nizam, Pape Dekite dan juga Azam Azmi, yang mana ketika pembentukan back 3 berada di belakang ni, pemain di bahagian kiri iaitu Alif Zakaria, dia akan masuk ke bahagian tengah untuk bertindak lebih kepada inverted fullback, ataupun lebih senang cerita, dia akan memberi cover up kepada Habib Harun untuk membentuk double six di bahagian tengah untuk memastikan yang Terengganu boleh overload player di bahagian midfield untuk melakukan penetration ataupun mengawal bahagian tengah ketika pasukan Terengganu menyerang. So apabila Alif Zakaria masuk ke bahagian tengah membentuk double six bersama dengan Habib Harun, pasukan Terengganu akan bertindak dengan adanya 3 midfield, iaitu gandingan Habib Harun, Alif Zakaria di bahagian double six, dan mereka ada pemain yang bergerak lebih bebas di bahagian lebih ofensif di pasukan lawan, iaitu Manny Ott yang akan menjadi link up play antara bahagian tengah kepada bahagian serangan. Ini adalah satu tindakan yang bijak. Sebab apa? Sebab Coach Nafuzi cuba untuk menetralkan bahagian tengah pasukan KLCT, yang mana KLCT pada perlawanan ini menggunakan dalam sistem double pivot, penggunaan Akram Mahinan dan juga Kenny Parash. Jadi apabila pasukan Terengganu overload bahagian tengah dengan pembentukan inverted fullback tersebut, maka Terengganu akan menyebabkan posisi ataupun bentuk di bahagian tengah dengan perlawanan di antara 3 versus 2. So Terengganu akan ada sentiasa pemain yang lebihan di bahagian tengah untuk mengawal bahagian tengah dan juga untuk buka game dengan lebih lancar lah. So benda tu memang sangat positif dalam perkara ataupun situasi pertama dalam pembentukan build up play daripada pasukan Terengganu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh kita lihat, penggunaan inverted fullback ni bukan hanya berpaksikan kepada Alif Zakaria, tetapi dia melihat kepada situasi-situasi tertentu. Sekiranya pasukan Terengganu memfokuskan serangan di bahagian kanan, maka Azam Azmi dia akan bertindak untuk naik dan memberi support kepada winger pasukan Terengganu yang bermain di bahagian kanan. Ketika di first half adalah Faisal Halim, di second half adalah Nik Sharif. Jadi ketika itu tugas inverted fullback akan diambil oleh Ali Zakaria untuk masuk ke bahagian tengah. Tetapi dalam situasi yang kedua, sekiranya pasukan Terengganu bertindak untuk menyerang di bahagian kiri dengan menggunakan pemain sayap di bahagian kiri, terutamanya di first half iaitu penggunaan Faiz Nasir dan di second half penggunaan Faisal Halim, maka Ali Zakaria lah yang akan naik untuk memberi support kepada kedua-dua player di bahagian winger ni ketika first half dan juga second half. Dan apabila benda ni berlaku, maka Azam Azmi akan masuk untuk menggantikan tempat Ali Zakaria sebagai inverted fullback tadi untuk memastikan yang dia boleh memberi backup kepada Habib Harun sekiranya Habib Harun memerlukan bantuan ketika diserang. Jadi benda tu memang sangat-sangat menarik lah. Cumanya ada yang ketiga, iaitu variation yang ketiga adalah dengan penggunaan defense
first half. Ini hanya berlaku di first half, yang mana kita boleh lihat penggunaan Faiz Nasir dan juga Alif Zakaria. Sebenarnya inverted fullback iaitu Alif Zakaria, apabila dia masuk ke tengah, maka Faiz Nasir akan bertindak lebih kepada bahagian winger. Tetapi benda ni berlaku dalam second half juga apabila penggunaan Faisal Halim dan juga Faiz Nasir, yang mana kita boleh lihat sekiranya Faiz Nasir masuk untuk cover up ataupun berada dalam kedudukan yang selari dengan Habib Harun, maka Alif Zakaria dah tak bertindak sebagai inverted fullback ataupun cover up di kawasan middle third. Sebaliknya, Alif Zakaria lah yang akan cover up tempat winger ataupun berada lebih lebar di bahagian kiri untuk memastikan yang Terengganu sentiasa ada player yang boleh mereka lakukan untuk open game ataupun melakukan switch play. Jadi benda tu berlaku ketika first half. Kita boleh nampak apabila Faiz Nasir turun dan lebih masuk kepada ataupun kedudukan selari dengan Habib Harun, maka Alif Zakaria akan bertindak untuk berada di bahagian wide area. Begitu juga dengan second half apabila Faisal Halim yang mana dia sering turun lebih ke bawah dan juga lebih kepada bahagian tengah, maka Alif Zakaria lah yang akan bertindak lebih kepada bahagian wide area. Dan di second half pun penggunaan apabila Alif Zakaria dikeluarkan dimasukkan Arif Fazilah, kita boleh nampak Arif Fazilah pun boleh bertindak dengan lebih ofensif lah. Itu yang kedua daripada segi penggunaan build up play dengan menggunakan inverted fullback daripada pasukan Terengganu. Yang ketiga, apa yang kita boleh belajar daripada pasukan Terengganu adalah sebenarnya mereka juga membentuk penggunaan double inverted fullback, yang mana kita boleh tengok sekiranya Azam dan juga Alif Zakaria masuk ke dalam bahagian tengah untuk membentuk double inverted fullback ketika mereka melakukan build up play. Sebab apa benda ni berlaku? Sebab mereka nak overload pemain di bahagian tengah, dan dalam pada masa yang sama adalah mereka untuk memastikan penggunaan Habib Harun adalah lebih memfokuskan kepada bahagian attacking untuk memberi support kepada Manny Ott. Tu sebab Azam Azmi dan juga Alif Zakaria kita boleh tengok mereka lebih memfokuskan kepada bahagian tengah berbanding bahagian wide area pada perlawanan ni. Jadi secara kesimpulannya untuk benda yang pertama ni, cara build up play daripada pasukan Terengganu daripada bawah ni, mereka sebenarnya melihat kepada situasi pihak lawan dan bagaimana mereka nak meneutralkan situasi pihak lawan untuk memastikan yang pihak lawan sentiasa kalah dalam penguasaan bola di bahagian tengah. So mereka ada beberapa cara lah, macam saya cakap pertama tadi, sekiranya attack kanan kiri masuk tengah, attack kiri kanan masuk tengah, ataupun yang kedua adalah dua-dua masuk tengah. Jadi bila dua-dua masuk tengah lebih seimbang, dan apabila kena counter bahagian middle third pasukan Terengganu tu dah boleh tutup dan mereka boleh bagi pressure lebih awal lah kan, sebab ada Syarul Nizam dan juga Pape Dikite yang dah boleh close up bahagian wide area yang berada di berhampiran dengan D-box pasukan Terengganu. Itu yang pertama tentang pasukan Terengganu yang saya suka. Yang kedua adalah tentang Manny Ott. Untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, sepatutnya man of the match dapat kepada Manny Ott. Sebab apa saya kata begitu? Manny Ott bermain dengan sangat cemerlang. Daripada segi link up play, daripada segi combination play, boleh saya katakan Manny Ott lebih bertindak sebagai pemain number 10 ataupun attacking midfielder. Tetapi secara jelasnya ataupun secara kesimpulannya, apa yang boleh saya katakan, Manny Ott sebenarnya lebih bertindak kepada free role ataupun beliau diberikan peranan untuk bergerak lebih bebas di bahagian hadapan ataupun berhampiran dengan D-box pasukan lawan, yang mana kita boleh tengok apabila Manny Ott bertindak dengan bebas dan berlihat untuk berada di kawasan attacking third pasukan Terengganu, maka Manny Ott boleh mencipta combination play yang menarik, link up play yang bagus. Dan kelebihan Manny Ott ni adalah satu, dia rajin lah. Apabila bola berada di mana-mana, sama ada di bahagian kiri, bahagian kanan, bahagian tengah, dia akan cuba follow up dan dia juga akan cuba untuk connect antara bola tersebut. So dia sebabkan itulah dia boleh melakukan link up play dan dia boleh open game. Yang kedua adalah daripada segi vision. Beliau mempunyai vision yang sangat bagus untuk beliau buka game, melakukan through passing ataupun penetration passing di belakang pertahanan ataupun di ruang-ruang kosong yang terlihat. Yang ketiga adalah daripada segi dia punya kebijaksanaan, yang mana kita boleh lihat ada beberapa peluang yang sebenarnya Manny Ott ciptakan untuk Cici Kipre. Ada dua peluang diciptakan oleh Manny Ott kepada Cici Kipre, tetapi sayang satu gagal dimanfaatkan dan satu
berjaya untuk menjaringkan gol. Yang mana bila beliau dapat bola, beliau pandai untuk attract Irfan Zakaria bagi follow up dengan beliau ataupun untuk Irfan Zakaria naik untuk dekat dengan beliau. Jadi apabila Irfan Zakaria naik, maka di zonal marking pasukan KL City, dia akan terekspos satu space ataupun ruang kosong di situ. Jadi apabila terekspos satu ruang kosong di situ, maka Kipre akan buat running kepada bahagian kosong tersebut. Jadi Maniot dia akan buat hantaran through passing kat situ. Contohnya macam gol yang kedua lah, pasukan KL City sangat terekspos di ruang kosong tersebut akibat daripada pemain-pemain KL City di bahagian pertahanan terlalu attract untuk merampas bola daripada Maniot. So Maniot manfaatkan kesilapan pertahanan KL City dengan buat hantaran kepada Kipre. Kipre pun bijak, dia buat running yang bagus kepada bahagian tersebut dan hasilnya gol. Jadi kebijaksanaan untuk Maniot bertindak lebih free dan juga lebih kepada ofensif punya role, maka telah memberikan gambaran kepada bahagian attacking pasukan Terengganu untuk jadi lebih berbahaya dan menyebabkan pemain pertahanan KL City pun buat kesilapan. So benda tu memang baguslah, combination play, link up play, creativity yang daripada Maniot membantu bahagian serangan pasukan Terengganu untuk lebih efektif dan juga lebih efisien. Dan untuk penggunaan yang ketiga, iaitu penggunaan winger, yang mana seperti mana yang kita tahu, penggunaan winger pasukan Terengganu iaitu Nik Sharif dan juga Faisal Halim di second half, Faiz Nasir dan juga Faisal Halim di first half. Yang mana penggunaan winger ni adalah bergantung dan dia sebenarnya adalah subjektif. Tetapi apa yang saya lihat daripada segi penggunaan ketiga-tiga winger ni adalah mempunyai peranan yang sedikit berbeza. Iaitu apakah peranan yang berbeza? Yang pertama adalah tentang Faisal Halim. Faisal Halim ni dia adalah pemain yang rajin. Dia ada speed, dia ada pace, dia ada dribbling yang bagus. Dia memang kalau dapat bola, dia boleh bawa bola ke hadapan, ball control bagus, susah untuk jatuhkan dia. So dia lebih diguna dalam gerakan-gerakan yang memerlukan kelajuan. So hantaran-hantaran jauh digunakan kepada dia, ataupun hantaran-hantaran build-up play dilakukan dengan long ball dan sebagainya. So dia akan gunakan speed dan dribbling dia untuk penetrate bahagian pertahanan lawan. Itu tentang Faisal Halim. So dia adalah typical winger lah, seperti Arif Aiman dan sebagainya dalam Liga Malaysia. Tetapi untuk Faiz Nasir dan juga Nik Sharif Asifi, kedua-dua player ni mempunyai corak permainan yang berbeza. Apa yang membezakan antara kedua-dua player ni? Iaitu yang pertama, Faiz Nasir adalah lebih kepada untuk hold up the position dan lebih kepada untuk link up antara satu bahagian ke satu bahagian. Contohnya saya bagi adalah dia adalah connector antara bahagian tengah ke bahagian serangan, dan dia juga adalah connector antara bahagian defense ke tengah ke serangan. So dia akan cuba untuk menempatkan diri beliau dalam position ataupun space yang tertentu untuk memastikan yang link up ataupun gerakkan pasukan Terengganu sentiasa menjadi daripada bahagian bawah ke atas. So dia akan sentiasa berada untuk memastikan yang Terengganu boleh untuk melancarkan ataupun menggerakkan bola, ball movement ke atas tu lebih bagus lah. So lebih kepada untuk connect antara the dots, bahagian bawah ke atas, bahagian tengah ke atas, macam tu. So itu adalah peranan daripada Faiz Nasir, lebih kepada untuk hold up position dan untuk memberi orang kata apa, menjadi connector antara satu bahagian ke satu bahagian. Tetapi berbeza pula dengan peranan Nik Sharif. Nik Sharif ni nak kata gameplay dia macam Faisal Halim pun tidak, nak kata macam Faiz Nasir pun tidak. Tetapi dia ada persamaan daripada segi kelebihan yang ada pada Maniot. Cumanya apa yang dilakukan adalah Nik Sharif bermain sebagai seorang winger. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab Nik Sharif ni kelebihan dia adalah daripada segi supply the ball, yang mana dia pandai untuk supply bola ke bahagian hadapan dengan sangat-sangat bagus, dengan sangat-sangat accurate untuk dia mencari pemain-pemain di bahagian hadapan. Contohnya saya bagi gol ketiga pasukan Terengganu lah, tercipta daripada hantaran jauh yang dilakukan oleh Nik Sharif dalam melakukan switch play kepada Faisal Halim, dan pertahanan KL City membuat kesilapan. Terengganu berjaya manfaatkan kesilapan tersebut untuk skor the goal. So benda tu memang positif lah tentang Nik Sharif, sebab dia ada vision, dia ada passing accuracy yang tepat. So itu kelebihan Nik Sharif Asifi. Jadi di second half juga kita boleh tengok ada beberapa pertukaran yang dilakukan dengan kemasukan Zul Ashraf dan sebagainya. Jadi apabila kemasukan Zul Ashraf dan sebagainya ni, lebih kepada kita nak tengok pasukan Terengganu sebenarnya lebih kepada untuk slow down the game dan untuk mengawal tempo perlawanan. Sebab apa? Sebab waktu tu Zul Ashraf masuk untuk backup kepada Habib Harun dan memberikan Habib Harun peranan lebih naik sikit, sebab Maniot pun telah dikeluarkan. Jadi peranan Zul Ashraf lebih more to defensif lah. Jadi secara kesimpulannya dalam game ni, kalau kita boleh belajar daripada pasukan Terengganu, kita boleh belajar bagaimana mereka meneutralkan corak
permainan ataupun formation pihak lawan dalam pembentukan sistem double pivot dengan overload pemain di bahagian tengah untuk membentuk situasi dalam 3 versus 2 ataupun 4 versus 2. Yang kedua adalah daripada segi early pressing, yang mana kita boleh tengok pasukan Terengganu sentiasa melakukan early press kepada bahagian pertahanan pasukan KL City ataupun middle third pasukan KL City untuk merampas bola, dan penggunaan double K pada perlawanan ni memang sangat efektif. Boleh saya katakan Kipre juga menjadi tonggak utama dengan bermain dengan sangat baik bersama dengan Kepa Sherman. Ada banyak peluang, cumanya mereka gagal untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk menambah jaringan. Tetapi daripada segi positioning, daripada segi mencari ruang, daripada segi on time running, third man running dan sebagainya, mereka dah bagus, mereka dah boleh open game dengan sangat bagus. Jadi itu secara kesimpulannya lah untuk pasukan Terengganu. Untuk kelemahan mungkin saya katakan pertahanan perlukan lebih solid dan perlukan lebih, bukan solid maksudnya untuk jadi lagi kuat tak, maksudnya untuk lebih fokus daripada mereka melakukan kesilapan daripada segi man to man marking ataupun zonal marking lah. Sebab semalam gol KL City tu memang orang kata apa tak disangka-sangka kan. So benda tu perlu lebih fokus sikit lah. Untuk KL City pula, apa yang boleh saya cakapkan, mereka sebenarnya cuba juga nak meneutralkan penguasaan bola di bahagian tengah oleh pasukan Terengganu. Sebab itulah mereka bermain dalam sistem build up ataupun sistem double pivot dengan penggunaan dari Kenny Parash dan juga Akram Mahinan. Tetapi sayang, nampaknya peranan ataupun situasi tersebut berjaya diterbalikkan oleh pasukan Terengganu untuk mereka lebih mengawal bahagian tengah. Yang kedua, kelemahan mereka adalah di bahagian pertahanan, yang mana bahagian pertahanan kali ini mereka sendiri yang buat mistake, mereka terekspos, mereka tertarik untuk keluar daripada mereka punya zonal marking, menyebabkan pasukan Terengganu berjaya memanfaatkan kesilapan tersebut dan ruang tersebut untuk skor. Dan kita boleh tengok 2 gol yang terhasil adalah daripada kesilapan mereka untuk keluarkan bola lebih awal daripada D-box mereka sendiri. So benda tu yang menyebabkan mereka teralpa lah. Dan untuk orang kata apa benda yang boleh saya highlightkan untuk pasukan KL City yang bagus, Hakimi is the future prospect untuk striker. Dia bagus, saya memang suka gameplay dia. Mungkin dia boleh gantikan Romel Morales sekiranya Romel pindah nanti. Okay, jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.